Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ini kita akan lihat tajuk pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, baiklah. Pertama, kita akan lihat apa itu maksud pupus dan diancam kepupusan. Okey, dua benda ni adalah berbeza. Satu pupus dan satu lagi diancam kepupusan. Okey, pupus ialah sudah tidak wujud lagi. Bermaksud benda ni dah tinggal kenangan ataupun dah tak ada dah kat dunia ni. Okey, kita cari pun tiada dah. Okey, diancam kepupusan ialah akan pupus jika tiada langkah pencegahan dijalankan. Bermaksud ada lagi di dunia ni tetapi akan pupus jika kita biarkan sahaja ataupun tiada langkah-langkah untuk pencegahan dijalankan. Okey, seterusnya kita akan lihat haiwan dan tumbuhan, contohnya yang diancam kepupusan dan yang telah pupus. Okey, contoh haiwan yang diancam kepupusan ialah burung kenyalang. Okey, seterusnya ialah badak sumbu. Okey, badak sumbu dia diburu untuk mendapatkan sumbunya sebagai perhiasan. Okey, dan Rafflesia. Okey, bunga Rafflesia ni ialah bunga yang terbesar ni. Okey, dia juga diancam kepupusan. Okey, seterusnya ialah periuk kera. Okey, seterusnya ialah yang telah pupus. Itu contoh seperti dinosaur. Okey, dinosaur ini ialah merupakan cicak raksasa yang hidup di zaman dinosaur. Okey, contoh dia seperti T-Rex. Okey. Selain T-Rex, hampir semua haiwan zaman dinosaur ni juga telah pupus. Okey, ada yang mengatakan rasionalnya dia pupus ialah disebabkan pelanggaran komet ataupun tahi bintang yang menghentam bumi. Hentaman yang kuat dan dahsyat menyebabkan dinosaur tidak dapat meneruskan kehidupan. Okey, itu hipotesis kepupusan dinosaur. Okey, seterusnya ialah burung dodo. Okey, burung dodo ialah burung jinak dari Kepulauan Mauritius. Okey, burung ini tidak boleh terbang. Haiwan ini pupus kerana diburu oleh pelayar yang singgah di situ, iaitu di Kepulauan Mauritius. Okey, manakala telurnya dimakan oleh tikus dan kucing. Okey, seterusnya ialah mammoth. Okey, mammoth ialah yang menyerupai seekor gajah hidup pada zaman ais. Okey, kalau kita boleh lihat dia punya bulu mammoth ni dia sangat tebal. Dia berbulu-bulu sebab dia hidup pada zaman ais. Okey, seterusnya ialah kuaga. Okey, kuaga mempunyai badan yang sebahagiannya menyerupai kuda dan sebahagian lagi menyerupai kuda belang. Haiwan ini diburu oleh manusia untuk mendapatkan kulit dan dagingnya. Okey, kalau kita tengok kuaga ni sebenarnya bahagian depannya, bahagian kepala ke depannya seperti kuda belang, berbelang-belang. Manakala daripada perutnya ke belakang seperti kuda biasa. Itu ialah kuaga. Dia punya uniknya kuaga ni. Okey, baiklah. Kita akan tengok seterusnya ialah faktor ancaman. Okey, faktor ancaman terhadap tumbuhan dan juga haiwan. Okey, faktor ancaman terbagi pada 3. Okey, yang pertama ialah bencana alam. Yang kedua ialah aktiviti manusia. Dan yang ketiga ialah pencemaran. Okey, bencana alam ialah seperti banjir, gempa bumi, ribut taufan. Okey, bencana alam ini juga menyebabkan habitat haiwan dan tumbuhan musnah. Dan apabila berlakunya bencana alam ni, dia mengakibatkan banyak haiwan mati kerana tidak dapat melarikan diri. Okey, aktiviti manusia pula yang macam kita tahu seperti pembalakan haram. Okey, ada pembalakan haram yang pergi ke hutan, dia ambil pokok-pokok yang dilindungi. Itu pembalakan haram. Okey, seterusnya pembalakan haram ni juga disebabkan oleh penerokaan hutan secara tidak terancang untuk pembangunan dan pembinaan jalan raya. Dia menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi hidupan liar. Okey, seterusnya ialah pemburuan haiwan. Okey, pemburuan haiwan ni selalunya pemburu yang memburu haiwan ni untuk mendapatkan daging, kulit, bulu,
gading seperti gading gajah, tanduk. Ada juga yang untuk mendapatkan lemak dan juga sumbu seperti sumbu badak. Kan daripada haiwan ni dia akan ambil bahagian-bahagian yang terpenting tersebut secara haram untuk dijadikan sebagai pakaian, makanan, perhiasan maupun ubatan tradisional. Pemburuan haram yang berleluasa menyebabkan haiwan liar diancam kepupusan. Seterusnya ialah penerokaan kawasan untuk pertanian, pembangunan, perindustrian dan pelancongan. Disebabkan itulah ada pembalakan, adanya penebangan pokok. Seterusnya ialah pembinaan jalan raya dan pencemaran air, udara dan tanah. Pencemaran terbahagi pada 3 iaitu air, udara dan tanah. Air ialah tumpahan minyak. Tumpahan minyak, pembuangan sampah serta bahan buangan toksik ke persekitaran mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan. Kalau pembuangan sampah dan toksik dan tumpahan minyak ni dia mengganggu ekosistem hidupan laut. Seterusnya ialah udara. Asap daripada kilang dan pembalakan hutan. Ini akan menyebabkan pembakaran. Ini juga akan menyebabkan jerebu juga. Dan tanah ialah pembuangan sampah dan toksik ke tanah. Ia akan menyebabkan tanah tu tidak subur lagi dan tanah tu lebih pada berasid. Kalau ada tumbuhan pun, tumbuhan tak dapat tumbuh dengan lebih subur. Seterusnya ialah cara mengatasi. Cara mengatasi ni melalui pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan ini. Sebelum tu kita lihat dulu apa itu pemeliharaan dan apa itu pemeliharaan. Ini ialah dua benda yang berbeza. Pemeliharaan ialah mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Maksudnya dikekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan. Dielakkan daripada kemusnahan. Pemeliharaan pula mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Bermaksud diambil haiwan dan tumbuhan, dikembalikan kepada keadaan asal. Contoh dia kembalikan kepada hutan, kembalikan kepada habitatnya untuk kita sebagai generasi akan datang dan generasi-generasi yang akan datang lagi untuk dapat tengok, untuk dapat lihat, dapat belajar. Cara mengatasi yang pertama ialah mendidik masyarakat tentang melindungi haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Bermaksud macam kita buat tazkirah ke, kem-kem ke, kita nak didik, kita nak sedarkan diri kepada masyarakat tentang pentingnya kita lindungi haiwan dan tumbuhan daripada diancam kepupusan. Seterusnya ialah menganjurkan kempen yang menentang pembalakan dan pemburuan haram. Contohnya kempen bumi hijau ke, kempen alam sekitar untuk mengelakkan daripada pembalakan dan pemburuan haram. Seterusnya ialah elakkan membeli produk yang diperbuat daripada bahagian spesies yang terancam. Seperti kasut, seperti beg yang diperbuat daripada kulit haiwan, diperbuat daripada barang-barang perhiasan rumah yang diperbuat daripada sumbu badak sumbu ke, sumbu daripada badak sumbu dan seterusnya. Seterusnya ialah mewartakan hutan simpan. Seterusnya ialah penamaan semula pokok hutan. Contoh di dalam hutan kita namakan semula pokok-pokok hutan, pokok cengal, pokok-pokok yang penting yang diancam kepupusan. Bagi mengelakkan ada yang pergi tebang secara haram. Seterusnya ialah mewartakan spesies hidupan yang dilindungi. Mewartakan. Dan seterusnya ialah menebang pokok secara terpilih. Hanya pokok-pokok yang terpilih sahaja yang boleh ditebang untuk kita elakkan kepupusan tumbuhan.
Seterusnya ialah menguatkuasa undang-undang dan peraturan pemburuan dan penyeludupan haram. Okey. Ia bagi mengelakkan manusia daripada membunuh, memburu dan menyeludup spesies haiwan terancam. Okey, seterusnya ialah mewartakan taman laut. Okey, mewartakan taman laut ni untuk menjaga ekosistem haiwan hidupan laut. Okey, seterusnya adalah mewartakan kawasan paya bakau ataupun Ramsar, iaitu untuk melindungi flora dan fauna di kawasan paya bakau. Okey, flora ialah tumbuhan, fauna ialah haiwan. Okey. Seterusnya ialah mewujudkan pusat rehabilitasi haiwan. Okey, pusat rehabilitasi orang utan contohnya yang telah diwujudkan iaitu bagi memelihara orang hutan. Okey, ini ialah salah satu contoh pemeliharaan. Okey, baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat menjawab soalan. Sekian, terima kasih.